dia pernah kata di pentas dunia bahawa secara terbuka dia kata orang Yahudi ni menguasai dunia melalui proksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Yusro Podcast episod yang kedua. Dan saya Muhammad Atiqullah bin Muhammad. Dan saya Okey, hari ni Fitri boleh bagi tahu apa topik yang kita akan bincangkan and then borak untuk episod kedua Yusro Podcast pada hari ni. itu borak. Ada 4 benda yang kita nak borak, dan salah satunya yang saya rasa macam little bit, what do you call it, sensitive, yang Ya. akan jadi topik utama yang kita borak sebab benda berat kan. So we need to start early. Okay, nombor 1, kesetiaan orang India dan Cina kepada negara dipersoal oleh Tun Dr. Mahathir. Right. Sebab last week atau last week kita tengok Dr. Mahathir banyak keluarkan statement yang tak tahu, sebab saya dari Twitter, so ramai orang-orang muda sekarang reaksi diorang banyak negatif lah whatever yang Tun keluarkan statement. So we will talk about that. So perkahwinan Putera Matin dan masa depan Brunei. Masa depan Brunei ni bukanlah kita nak fikir pasal masa depan Brunei itu sendiri, tapi apa dia punya macam hubungan kita dengan Brunei, pentingnya Brunei pada Malaysia. Walaupun sebelumnya Malaysia selalu cakap okay, kerja kat Singapore, so buat achieve Singapore, tapi kadang-kadang kita lupa ada Brunei, right? And also aplikasi Padu, is it relevant? Adakah ia relevan untuk rakyat Malaysia? Padu ni ada orang kata yang ada orang kata negative things about it, ada orang menyambut baik pasal Padu. So kita akan kupas sikit-sikit kat situ. Dan yang terakhir, ini topik yang paling hangat rasanya, walaupun kita tengah chaos untuk awal-awal Januari ni. Harimau Malaysia performance dekat Piala Asia memang teruk lah. Lepas tu kita nak bincang apa. Okay, kita dah tersingkir, and then what's next, you know. Yeah. Okey, terima kasih Fitri untuk 4 topik yang kita akan bincangkan pada hari ini. Kita akan kupas dengan lebih mendalam, and then kita nak tengok apakah adakah topik ini adalah topik yang menarik, and then kita dengarkan podcast kita, insyaAllah. Jadi kita teruskan pada topik yang pertama. Kita nak bincang tentang apa yang diperkatakan oleh Dr. Mahathir Mohamad, iaitu adakah kesetiaan orang India dan Cina kepada negara dipersoal oleh Tun Dr. Mahathir. Seperti yang kita tahu, Tun Dr. Mahathir adalah figura yang besar dalam negara kita, di mana pada penggal pertama dia telah memerintah negara kita dan menjadi Perdana Menteri yang keempat. Dia memerintah selama 22 tahun lebih kurang sebagai Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Kemudian pada eranya yang kedua, beliau jadi lagi Perdana Menteri kita yang ke-7, kalau tak silap saya, yang ke-7, dan memerintah selama 22 bulan. Dan kita tahu figura yang berumur hampir 100 tahun ini adalah figura yang sangat lama berkecimpung dalam arena politik negara. Jadi dia tahu selok-belok dan apa yang perlu diperkatakan dan apa yang tidak perlu diperkatakan dalam sebagai orang politik. Seperti biasa kita selalu dengar perkara-perkara yang positif atau perkara-perkara yang baik daripada mulut ahli politik, tapi sebenarnya kita tak tahu apakah sebenarnya yang tersirat di hati mereka. Jadi Dr. Mahathir kata dalam satu temubual dengan TV satelit di India, dia kata orang India masih tidak setia pada negara. Dia lebih kurang lah paraphrase, masih tidak setia pada negara kerana terikat dengan negara asal mereka. Okey. Jadi betul ke orang India, ataupun kita bila dikata India ni maknanya mungkin include juga bangsa lain yang kedua yang kita tahu di Malaysia yang agak signifikan juga adalah bangsa Cina.
adakah orang India dan China masih lagi tidak setia pada negara setelah kita merdeka selama 67 tahun. Jadi untuk soalan ni saya rasa saya perlu tanya dulu pada panel saya, Fitri, adakah beliau sendiri sokong kenyataan Dr. Mahathir ataupun beliau ada No. pandangan berbeza? Sebab Oh isu ni no. sensitif, jadi saya nak dengar dulu. Oh no. Okey, Tuan Fitri macam mana? Oh, it's hard to be black and white, It's hard to be, okay, Dr. Mahathir betul, 100% betul. Sebab dalam dunia sekarang ni, kalau let's say satu statement tu sebenarnya orang akan gali lagi banyak-banyak statement. Rasanya ni bukan statement pertama yang dia buat. Mungkin sebelum ni dia ada buat statement juga, tapi orang kata indirectly. So, kalau saya kata saya setuju 100% apa yang dia cakap, mungkin nanti orang akan dig back apa benda statement yang lepas yang we don't even know exist, and then put it there, oh maksudnya kau agree dengan ni, kau agree dengan ni, kau agree dengan ni. And then statement tu mestilah like, obviously racist statement or stuff. Kalau tak agree, mungkin sekarang ni dalam media sosial yang saya tengok, anak muda memang dah reject dah reject tone. So you'll be on the other side of history if you don't agree, personally. But is it correct? Is it not? Because macam last week kita ada borak pasal that someone yang cakap sekolah tu tak penting, right? And then a lot of dia punya point was taken out of context, despite walaupun dia cara cakap tu kita boleh buka completely new topic, right? And if you not agree, it's hard to say. It's hard to say actually, because sebab benda ni main dengan racial stuff, so can't really say. Dia bergantung pada konteks. Kalau konteks dia macam yang kita kata konteks dia sebenarnya dia nak jadi India dengan China nak jadi lebih Malaysia. Contohnya macam Chinese dekat Indonesia. They speak Indonesian. Chinese here, come on. Ada very few yang boleh cakap Malaysia and yang betul-betul mendalami Malaysia, bahasa Melayu. And then ada certain few yang even belajar bahasa Jawi atau desain Jawi, right? That's good. Tapi as a whole, Adakah it's not. macam bila kita pergi UK atau kita pergi negara-negara orang putih, jadi kita kena cakap orang putih, betul tak? Yeah, sure. Of course, 100%. Yeah. Walaupun kita, aku ni terpaling Melayu orang kata kan, tu pergi UK nak beli roti or pizza or whatever, lepas tu cakap dalam bahasa Melayu, you can't get that, man. You need to speak English. So in terms sebab tapi ada juga orang boleh tukar point of view of this conversation to something like, okay, even Chinese kat sini pun tak suka Cina tanah besar, or probably Indian kat sini pun tak suka the Indian yang sana tanah besar. But that is just unless we have like a like black and white paper on it, which means boleh datang dalam bentuk survey. We don't have the numbers on it. It is just a claim. Walaupun I myself experienced a few. So it's actually based on the context. Based on the context of whatever. And Tun cakap dekat kat mana dia masa interview dengan India TV? Dengan TV Satellite India. TV Satellite India. Don't you think it's crazy? Dia cakap, let's say it's like I'm talking to TV satellite North Korea and saying that North Korea is not patriotic enough or something. Isn't that crazy? So dia mungkin tone over the years, over the history, that dia selalu buat statement yang macam ni. Tapi that statement you need to like read, and kalau video, dalam bentuk video, you need to watch the whole video so you can understand what his points are. It's not like something that macam contoh dia video 15 minit dan ambil 2 minit 15 saat upload to Twitter and that's it. You can't say that. Yeah. How about you? Very clear. Very clear. And then saya juga not 100% setuju, tapi mostly setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Fitri. Okay, pertama kita kena pandang dari beberapa sudut. Okay, Tun Dr. Mahathir,
figura yang berumur hampir 100 tahun. Beliau adalah seorang yang sangat lama dan sangat berpengalaman dalam politik. Pada kita tengok, kalau kita tengok sosok tubuh Tun Dr. Mahathir ni, maknanya kita akan tahu Dr. Mahathir akan perkatakan sesuatu yang apa yang dia rasa berdasarkan apa pengalaman dia, and then dia tak takut dengan apa sahaja tindakan yang akan berlaku pada dia. Sebab apa? Sebab Tun Dr. Mahathir dia dah lama sangat dalam politik dan dah mengecapi berbagai kejayaan dalam politik, dalam kejayaan politik beliau. And then di hujung-hujung, tak tahulah kalau kita, saya tak sure kalau Dr. Mahathir boleh hidup lebih lama, sangat lama sampai kita dah besar, I mean sampai kita 40-an, 50-an ataupun generasi muda pada hari ni tua, and then Tun Dr. Mahathir masih lagi ada. Dan Dr. Mahathir mesti dia tahu di hujung-hujung apa kita panggil, mungkin dia kata di hujung-hujung umur dia, di hujung karier dia dah pun tamat sebenarnya. Tapi di hujung-hujung umur dia, selagi dia masih hidup ni, jadi dia akan perkatakan dan perjuangkan apa yang dia percaya selama ni. Jadi Dr. Mahathir kata orang India dan China tidak setia tidak sepenuhnya setia, bukan tak setia, tidak sepenuhnya setia pada negara kerana mereka terikat pada negara asal mereka. Jadi perspektif ni kita ambil, pertama kita tengok Dr. Mahathir kata macam tu kerana apa? Kerana mereka menggunakan bahasa daripada negara asal mereka. Bila kita, ini perspektif Dr. Mahathir yang kita boleh dengar dalam banyak wawancara, inilah yang diperkatakan oleh Dr. Mahathir. Kenapa dia kata macam tu? Dia kata mereka ni masih lagi menggunakan bahasa negara asal mereka. Contoh bahasa India, bahasa Tamil dan juga Mandarin. Okey? Jadi, Dr. Mahathir sebenarnya nak orang-orang berbilang bangsa ni, bila dia datang ke Malaysia, dia menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar mereka. Bahasa yang mereka gunakan untuk daily life, bahasa yang mereka gunakan dalam urusan jual beli, bahasa yang mereka gunakan dalam setiap urusan-urusan yang dilakukan di Malaysia. Right? Tapi dalam masa yang sama kita juga tahu Dr. Mahathir juga pada zaman beliau banyak buku teks dalam bahasa Inggeris kerana beliau nak meningkatkan penguasaan dalam bahasa Inggeris, kan? Tapi sekarang ni beliau nak semua bangsa di Malaysia ni yang berbilang bangsa bercakap dan menulis menggunakan bahasa Malaysia. Jadi itu melambangkan kesetiaan lah. Tapi kita tahu tak semestinya kita cakap bahasa Malaysia kita adalah setia pada I mean tak semestinya kalau kita cakap bahasa Inggeris kita dah jadi orang putih ataupun kita dah kita setia pada orang putih macam tu. Tapi itu mungkin first step. Jadi mungkin secara positifnya kerajaan boleh memikirkan bagaimana untuk betul-betul menjadikan bangsa berbilang kaum di Malaysia ini menggunakan satu bahasa, and then dia boleh mengeratkan lagi hubungan antara bangsa-bangsa yang lain, iaitu kita tahu bahasa ni boleh menyatu padukan kita semua. And then lagi satu budaya. Dr. Mahathir juga nak budaya-budaya orang-orang bangsa selain daripada orang Melayu menggunakan budaya-budaya orang Melayu. Jadi kita tengok kenapa Dr. Mahathir kata macam ni, mostly adalah disebabkan beliau nak bangsa-bangsa lain menggunakan hidup seperti orang Malaysia hidup ataupun hidup seperti orang Melayu hidup. Ataupun jadi Melayu lah, senang cerita, asimilasi menjadi Melayu. Tak kira kalau kita tengok, saya tak sure di negara lain, Fitri, kalau di negara lain kita ada race, kita ada race. Jadi kalau di masa lain, adakah contoh dia race ni tidak dimasukkan, tidak dimasukkan dalam dokumen ataupun kalau contoh kalau dia ni orang Malaysia je, tak ada race, tak ada dimasukkan dalam dokumen. Ke macam mana, Fitri? Tak sure pula. Sebab not sure about that. Really not sure about that. Ya, mungkin dokumen, sebab kalau kita isi borang-borang di Malaysia ni, kalau kita isi borang,
kita akan kena isi satu kolom Ya, bangsa. uh, race, bangsa, China, India, semua benda Lain-lain. tu lah. Dan ethnic, dan kita kena isi juga agama lah, semua kan. And then ada lagi detail, kita kena isi sama ada kita bumi putra ataupun non bumi. Alright. Right. Jadi benda-benda ni kalau kita betul-betul nak seperti yang Dr. Mahathir kata, kita nak assimilate, maknanya kita nak betul-betul kita cuma ada budaya dan bahasa yang sama, banyak benda yang kita kena ubah lah. Satu side Dr. Mahathir nak kita semua sama je, itu melambangkan kesetiaan kita. And then tapi satu side lagi kita pandang benda ni sebenarnya adalah benda yang unik bagi Malaysia. Kita di Malaysia kita ada banyak bangsa, kita ada banyak bahasa, kita sebenarnya unik. Kita unik. So bila kita unik, maknanya kita berjaya menguruskan kepelbagaian selama beberapa tahun sehingga hari ini kita merdeka. Dan 67 tahun, kata salah, 67 tahun kita merdeka, kita hidup dengan kemajmukan kita. Maknanya kita hidup dengan bangsa-bangsa yang berbilang kaum. Kita hidup yang dengan bangsa yang ada banyak bahasa, seperti yang kalau kita pergi Sabah dan Sarawak, mereka ada bahasa mereka sendiri, and then bahasa mereka tu kadang-kadang bukannya bahasa Sabah dan Sarawak lah, bukan bahasa Melayu lah. And then di India dan kaum Cina dan India, mereka ada bahasa mereka. Jadi Tun Dr. Mahathir sebagai orang pengalaman, mungkin beliau kesal dengan apa yang dia tak boleh ubah pada zaman dulu, jadi utarakan pada akhir-akhir di hujung-hujung di hujung-hujung ni lah, di hujung-hujung career ataupun hidup beliau lah. Mereka mungkin itu menggambarkan kekesalan dia, tetapi sebenarnya ia adalah sesuatu yang baik kerana kita telah berjaya menguruskan kepelbagaian kita, and then kita menjadi negara yang aman dan damai, tidak seperti negara-negara lain yang walaupun kadang-kadang mereka satu bangsa saja tapi mereka berperang macam jadi kita ada banyak bangsa, and then kita hidup aman damai selama lebih satu dekad. Jadi ini adalah sudut pandang yang Dr. Mahathir, ataupun kita kupas sikit mengenai pandangan Dr. Mahathir, and then kita bagi rumusan bahawa kepelbagaian ni adalah sesuatu yang sangat unik dan sangat seronok jika kita berjaya mengurus. Kesetiaan itu tidak boleh dipersoalkan kerana kita tahu dalam sejarah ada seorang Melayu yang telah khianat. Tak semestinya bila dia jadi orang India dan Cina menjadi Melayu, mereka akan setia. Tidak semestinya, kerana ada dalam sejarah ada juga bangsa Melayu yang namanya Sikitol. Orang Melayu, lahir mak ayah Melayu, kemudian beliau khianat pada negaranya. Jadi kalau kesetiaan itu dinilai pada bahasa dan cara hidup, maka ramai orang yang tidak setia pada itu. Tapi kesetiaan itu bukan dinilai seperti itu. Kesetiaan itu perlu dipupuk and then dihidupkan dengan semangat patriotik. Maknanya semangat cintakan negara, semangat cintakan agama. Jadi kita boleh memupukkan semangat dan idea itu kepada generasi-generasi kita agar mereka setia, cinta dan willing untuk berkhidmat, bersedia untuk berkhidmat pada negara. Okay, Fitri, so macam mana? Ada something nak tambah kenaan dengan pandangan Dr. Mahathir pada orang India dan Cina? Sebab it's not unusual, sebab Dr. Mahathir ni kita tahu dia tembak semua race. Macam mana dia tak pernah tembak Melayu, right? Dia tembak Melayu lagi banyak. Dia tembak Melayu since dia punya prime. So he always said something that could spark controversy in one way, dalam bentuk buruk atau tak. Tapi sekarang pun not sure, mungkin ramai yang akan cakap dia tak relevan sebab dia tak ada really something to fight for. I mean, his race
pun dah benci dia and some stuff like that. So I'm not sure. Not sure. But it's something to Dia look forward to. Yeah, something to look forward uh, to. Yeah, I hope he yelah. just doesn't, you know, like kita semua tahu yang dia takkan berhenti, dia tak boleh berhenti sebab dia memang jenis orang macam tu, jenis orang yang bekerja je, jenis orang yang cakap je, sebab that's what he does throughout his life. And you can't teach an old dog new trick. So, but I just hope he stops one day because he has, you know, probably apa orang kata, you live long enough to be a villain or something like that. But I hope it's not. Ya, kalau Probably. ya, saya setuju dengan Fikri apa yang dikatakan. Kalau ada orang India dan Cina yang sedang menonton video Yusrul Podcast pada hari ini, Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir bukan hanya tembak orang India, orang Cina, dan bahkan beliau telah dikritik dengan hebat sekali ketika beliau mengatakan bahawa orang Melayu malas. Alright. Dan kalau kita tengok, stuff like that. ya, ada. So orang Melayu juga marah dengan statement-statement yang kadang-kadang dikeluarkan oleh Dr. Mahathir. Dan kita tahu juga Dr. Mahathir ni seorang politician, seorang politician. Jadi dia penuh dengan strategi. Ya, dia penuh dengan strategi. Pada dulu permainan kaum ni telah dimainkan, tetapi beliau tetap boleh memenangi 2/3 daripada kursi. Jadi Dr. Mahathir ni adalah seorang yang sangat pandai menggunakan kuasa, and then boleh bercakap dengan apa sahaja yang dia nak cakap. Dia pernah kata di pentas dunia bahawa secara terbuka, dia kata orang Yahudi ni menguasai dunia melalui proksi. Siapa yang berani kata macam tu pada zaman tersebut? Jadi Dr. Mahathir adalah seorang yang sangat pandai berkata, sangat menyatakan apa yang beliau rasa. Dia outspoken. Apa yang dia rasa dia akan cakap, and then jadi kemudian tactical politics akan backup beliau dan menyebabkan beliau mencapai hasrat yang diinginkan walaupun dia kata apa-apa sahaja. Seperti dia kata dulu di propaganda, Dr. Mahathir cuba menindas orang Cina dan sebagainya, tetapi end up orang Cina tetap menyokong beliau, bahkan beliau menang 2/3 dalam siri pilihan raya yang telah dipimpin oleh beliau. Walaupun kita tahu dulu hebat sekali Dr. Mahathir dan DMX Anwar Ibrahim berperang dulu, tetap impact Anwar Ibrahim ketika Dr. Mahathir keluar, ketika Anwar Ibrahim keluar daripada UMNO, tetap impact dia kurang kerana strategi politik yang telah dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir. Jadi hari ini Dr. Mahathir kata apa-apa pun, dan saya sangat pasti dia ada 10 lagi langkah di belakang beliau untuk backup kenyataan beliau. 10 lagi langkah politik untuk beliau backup kenyataan beliau. Dan saya yakin kenyataan ini adalah kenyataan yang bersifat berdasarkan apa pengalaman beliau, and then dia adalah sesuatu yang honestly diperkatakan oleh Dr. Mahathir, dan kita tahu Dr. Mahathir di ujung ni sangat jujur tentang apa yang ingin diperkatakan, apa yang diperkatakan beliau, dan dia nothing to lose. Dia dah mengecapi segala-galanya di Malaysia. Kecuali tak tahulah kalau individu yang hampir 100 tahun berhasrat untuk menjadi Perdana Menteri yang ketiga kalinya. Alright. So kita break sekejap untuk kita masuk pada topik yang kedua. Ke Yusrul Podcast. Jadi kali ni kita akan bincangkan topik yang kedua yang kita rasakan hot issue sebab dia bermain di media sosial pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan perkahwinan putera Matin, iaitu putera keempat daripada Sultan Brunei dengan pilihan hatinya Dayang Anisa Rosnah. Jadi kita nak borak sikit, tapi bukan nak borak berkenaan dengan perkahwinan putera Matin sangat, tapi kita nak borak tentang Brunei. Brunei sebuah negara yang sebelum ni kalau kita tengok rakyat Malaysia, seperti yang Fitri kata,
Kalau dia nak kerja, dia nak gaji besar, dia kena pergi ke negara jiran kita di Johor, iaitu Singapore, Singapura. that's the first Alright, ya. choice. Ya, itu benda yang ni saya baca juga ada news di media sosial bahawa uh, uh, ada orang gaji sanggup berhenti, dia ada kelulusan tinggi sanggup berhenti pergi jadi tukang kutip sampah jadi di Singapura kerana dia kata kerana dalam dalam ni lah statement tersebut gaji sebagai pengutip sampah je dah boleh dapat 10,000 lah. Kita 10,000? di ya Damn, sign me in. ringgit. So 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 That was like itu 8,000 ke 9,000, taklah sampai 10,000. Tapi ya, that's the problem right there. uh, I don't know, maybe headline mungkin pernah Yeah, capai 10,000 kot buat apa itu masuk OT sekali. overtime. dan tapi itulah maknanya ia menggambarkan tentang Singapura ni sebuah negara yang membayar gaji tinggi kerana mereka mendapat kelebihan daripada mata wang, ya. Kerana duit Singapura lebih mahal daripada duit Malaysia lah. Bila convert tu macam tu lah. So, tapi kita tengok Brunei, ya. Brunei sebuah negara yang kaya and then sebuah negara yang dikenali juga di dunia. Tapi kurang menyelam daripada Singapura. Alright. So, hari ni kita nak bincangkan tentang bagaimana Brunei mungkin akan menjadi satu destinasi untuk orang yang mencari kerja untuk kerja di luar negara. Alright. So seperti biasa saya akan tanya dulu Fitri macam mana Ayo. pandangan beliau berkenaan dengan Brunei. Adakah Brunei ni good enough to be next Singapore untuk orang Malaysia, untuk mereka orang Malaysia berhijrah ke Brunei ramai-ramai untuk bekerja di sana and then dapatkan gaji yang tinggi. Alright. Brunei. I'm not sure pasal orang lain, but dari pengalaman saya hidup, saya tak pernah pula jumpa orang yang macam pergi Brunei. Mungkin ada seorang lah yang macam like kawan saya punya ayah, dia kerja kat Brunei. That's it. Mungkin Brunei ni satu negara yang macam agak tertutup sikit. Bukanlah tertutup, dia tak bagi pelancong masuk ke benda, tapi cuma in terms of what you call it, macam dia punya PR game, like let's come to Brunei or something like that. Dia tak berapa, mungkin dia tak fokus sangat dekat industri pelancongan. Mungkin I think it's overstretched to say that Brunei is the North Korea of Southeast Asia, sebab bukan tak ada orang masuk. Sebab kita tahu Brunei ni dia punya rules ketat. I mean rules untuk golongan-golongan macam kita, macam dia punya rules for, maksudnya dia ada hudud kat sana tak? Betul tak? Ya, betul. Hudud. Ya, dia ada hukum hudud. Mungkin tak cakap semestinya, tapi mungkin sebab tu orang tak pergi sana. Mungkin orang takut sebab kan kita tak biasa. Mungkin dia buat ni sikit silap. Tapi mungkin itu perspektif orang kita mungkin. And tapi ada juga saya baca dekat especially dalam media sosial yang sebenarnya rules ni apply untuk orang-orang bawahan je, tapi tak sure berapa benar. Never been to Brunei before, but Singapore okay, dia lagi senang, dia lagi open, dia lagi senang accessible, ikut jambatan je. And let's say kalau kita nak kerja kat Brunei, kita kena tinggal kat Sarawak and Sabah, which is isolated daripada Semenanjung. Sebab tu Singapore as of now is a way better option than Brunei in terms of geographical landscape. But Brunei as it is, it's actually, dia tak kisah pun orang nak kerja ke tak, right? Sebab dia ada banyak minyak, and they doesn't really care about the tourism. Of course, kalau tourism melonjak naik, dia punya sektor tourism melonjak naik, it's good too. But if tourism is not, then it's good too. So it's a win-win situation, it's no problem.
mungkin Brunei ni satu negara yang misteri. Mungkin gitu, bukanlah misteri tapi dia memang jarang sangat kita tengok dalam news. Kalau putera mati ni tak kahwin, rasanya dalam 2-3 bulan tak dengar lah juga berita pasal Brunei, right? So which means it's a good thing in one way, which means dia punya rakyat tak adalah datang kat negara orang lepas tu isi minyak pakai minyak subsidi, kencing rata-rata, something like that, yeah. I think that's true. Tapi untuk correlation between Brunei dengan Malaysia, what do you think? Why we need Brunei and why Brunei need us? Probably kita, of course kita ada sebab negara jiran kan, so kita akan ada export, import coming, but I think we have our own oil. They have their own oil, probably. I'm not sure. Yeah. How does it Okey, look from there in terms of economy that you think? okey. Saya lebih melihat Brunei ni sebenarnya dia sebagai satu rakan bilateral. Maknanya dia sebagai rakan negara kita lah. Seperti yang kita tahu, kita negara Malaysia, negara yang kalau kita sebagai seorang businessman, kita nak cari pasaran yang luas. Sebagai contoh, kenapa banyak usahawan-usahawan kita sekarang ni mengembangkan perniagaan mereka di Indonesia, right? Di Indonesia. Kerana Indonesia ada ratusan juta orang di sana, and then negara yang besar, boleh dikatakan antara yang terbesar di dunia juga, Indonesia, yang mempunyai populasi and then rakyat yang ramai lah. Dan of course paling ramai orang Islam di Indonesia, walaupun Islam tu datang daripada negara Arab, tapi orang Islam terramai adalah di Indonesia. Alright, so di Brunei ni saya melihat dia sebagai rakan kongsi. Brunei sangat memerlukan Malaysia sebenarnya. Dari segi contoh kita kata expert daripada negara kita mungkin boleh berhijrah ke Brunei untuk membangunkan Brunei. Di mana kalau kita tengok keluasan Brunei berapa, Fitri? Keluasan Brunei adalah Bigger than Singapore. Keluasan dia adalah dalam, kita tengok kalau Malaysia keluasan dia 330.803 kilometer persegi. 330. Jadi Brunei ni adalah 5,765 kilometer persegi. Saya rasa berganda-ganda Malaysia. And then Singapore 734.3 kilometer persegi. Maknanya kalau tengok pada angka di sini 5,765 kilometer persegi dengan sorry sekejap Malaysia is more than that. Masih Malaysia boleh ni tak? Boleh pause tak? Okey, jadi keluasan Brunei ni dia 8 kali lebih besar daripada Singapura. Jadi bila dia 8 kali lebih besar daripada Singapura, and then dengan resources yang banyak, hasil dia yang banyak. Jadi kita anggarkan dia boleh jadi lebih hebat daripada Singapura sepatutnya. Okey, tapi saya tengok Brunei lebih mengelak daripada menjadi headline daripada mana-mana negara. Dan kita jarang dengar berita tentang Brunei seperti yang diperkatakan oleh Fitri tadi. Berjarang dengan berbanding Singapura. Singapura ni dia nampak lebih promote negara dia berbanding Brunei lah. And then kita just dengar Brunei disebabkan isu-isu yang hot je. Contoh hudud dilaksanakan di Brunei. So Brunei telah dikecam dan sebagainya. Tapi disebabkan Brunei ni tidak memerlukan publicity untuk mereka hidup. Mereka ada cukup sumber untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. Di mana kalau kita tengok Brunei
dia diperintah oleh seorang sultan. Bila diperintah oleh seorang sultan, kita tahu sultannya adalah Sultan Hasanah Bolkiah. Alright. Sultan. Jadi dan kalau kita kata, kalau di Malaysia kita pakai sistem raja berperlembagaan, sistem dan demokrasi raja berperlembagaan. Itu sistem yang dipakaikan di Malaysia. Tapi kalau di Brunei, mereka menggunakan sistem monarki, iaitu raja yang memerintah, raja yang memegang tampuk pemerintahan. Maknanya raja dan orang-orang yang dilantik oleh raja. Jadi monarki. Di Malaysia kita menggunakan monarki juga, tapi kita gabungkan dengan demokrasi, iaitu kita ada pilihan raya, rakyat dan pemerintah, tapi pemerintah yang paling tinggi adalah raja lah. Okey, yang kedua, kita tengok juga ekonomi Brunei, mostly ekonomi Brunei disebut sebagai peratusan yang paling besar adalah daripada sumber pendapatan, sumber daripada minyak dan gas. Sangat besar. Jadi kalau nak cerita tentang pelancongan dan sebagainya, it's not Brunei lah. Brunei ni sumber pendapatannya adalah minyak dan gas. Jadi dia kaya dengan minyak dan gas. Dan ada fakta yang pernah dikeluarkan oleh utusan Malaysia, kekayaan Sultan Brunei. Kita tengok kekayaan koleksi kereta Sultan Brunei lebih mahal daripada kelab Manchester United. Alright. Saya tak tahu nilai sekarang Manchester United berapa, tapi pada 2022 lah akhbar ni dikeluarkan. Saya tak tahu sebab Manchester United makin saya tak tahu untuk fan MU lah. Manchester United kan tak seperti dulu lagi. Mungkin nilai dia dah jatuh. Tak seperti dulu lagi. Yalah, sebab ni kan, hari tu saya dengar Jassim seorang yang kaya daripada Qatar nak beli Qatar ke macam tu lah. Qatar ke Abu Dhabi macam tu. Jassim Jassim Hamad Ya, his name he pull out. dia nak beli Manchester United, tapi macam-macam lah keluarga Glazer kan, tak nak jual kan. So kita tengok lah. Jadi ya, koleksi kenderaan saja, kenderaan mewah Brunei, kerajaan Brunei, Sultan Brunei, bukan kerajaan, Sultan Brunei, bernilai 4 bilion pound. 4 bilion pound, bernilai 4 bilion pound bersamaan dengan 22.57 bilion. Ya. Dia lebih sangat banyak jumlah ni, 22.57 bilion. Dan kita rasa tak ramai yang orang ada jumlah ni dekat Malaysia. And then sangat sikit lah. And then Red Devil yang merupakan antara skuad paling berharga di dunia pula dilaporkan bernilai 3.08 bilion. Ni nilai dia pada 2022. Mungkin sekarang boleh jadi naik, boleh jadi turun lah. Sultan Hasanal mempunyai sebanyak 600 buah kereta Rolls Royce, lebih 570 kereta Mercedes-Benz, lebih 450 kereta Ferrari dan lebih 380 kereta Bentley di garasnya. Dan yang paling mengejutkan, pemain paling kaya di dunia, bukan Cristiano Ronaldo, bukan Messi, tetapi Faik Bolkiah, yang ada kaitan dengan yang diperkatakan sebagai anak saudaranya, anak saudara Sultan Brunei, Faik Bolkiah, pemain paling kaya di dunia. Alright. Jadi mana kita tahu negara Brunei ini adalah negara yang sangat kaya kerana hasilnya adalah daripada minyak dan gas. Jadi apa manfaat yang boleh diambil, and then kita kata win-win lah. Brunei ambil daripada kita ambil daripada Brunei. Mungkin Brunei boleh belajar daripada kita dan boleh mengambil kita punya expert untuk membangunkan lagi, membesarkan lagi kerajaan Brunei. Seperti sektor pelancongan, sektor-sektor yang mungkin kurang menjadi fokus utama untuk kerajaan Brunei. Sektor pelancongan, sektor ekonomi, mempelbagaikan bidang ekonomi mereka. Dalam masa yang sama, rakyat kita yang berhijrah ke Brunei dapat
manfaat, kelimpahan, kemewahan daripada kerajaan Brunei. And then kita menjadi Brunei ni, kita nak mereka menukar, maknanya memberikan kita banyak pelaburan. Maknanya kita menjadikan Brunei sebagai pelabur dalam negara kita. Maknanya Brunei mempunyai banyak pelaburan-pelaburan di negara kita kerana duit mereka banyak. And then kita memberikan mereka servis kita memberikan mereka kepakaran tertentu yang diperlukan oleh Brunei. Jadi jika dua negara ini, mereka Malaysia dan Brunei membuat kerjasama yang sangat erat and then saling bertukar-tukar sumber, seperti kita memerlukan dana, kemudian kerajaan Brunei memerlukan kepakaran. Jadi kita tukar-tukar sumber dan kita menjadi satu partnership yang erat, kemudian kita mengembangkan perniagaan kita di negara-negara lain. Jadi itu antara sebab saya melihat Brunei ni penting bagi Malaysia dan mungkin akan menjadi next Singapore pada masa akan datang. Dan kita tahu bahawa fakta sangat mengejutkan adalah duit Brunei sama dengan duit Singapore, and definitely kita tahu kos sara hidup di Brunei saya rasa lebih rendah daripada kos sara hidup di Singapore. Alright, so sebagai kesimpulannya saya rasa Fitri ada juga something nak diperkatakan. So macam mana sebagai penutup untuk Brunei pada Malaysia? Brunei. Bukan kesimpulan tapi rather more on the persoalan. If of course I'm not sure dia punya kan dia is absolute monarchy, right? If kalau dia tukar into democracy and abolish the Sharia law, rasanya mungkin dia akan dapat lagi ramai turis. Not seramai daripada Singapore, probably, I'm not sure. Tapi mungkin lagi ramai yang dia ada sekarang. Itu kenyataan yang agak kontroversi sebenarnya. Bila nak tukar monark kepada yes, I know. demokrat. Just like North Korea, right? North Korea. Maknanya just ini kalau maknanya kita andaikan lah. Yeah, but kalau dia punya hidup, bukan kalau dia memang facts that dia punya hidup sekarang pun it's not like oppressed like North Korean like we never heard someone try to run away from Brunei pergi Sabah ke whatever. Dia punya life is good and dia punya life is also good even without tourism, even without, I mean kita boleh je pergi sana tapi most of people nowadays they probably I can say brainwashed because when they heard about Sharia law people pergi sana nanti kena potong tangan. I mean it's not our job that made that, but you know who made the Sharia law looks bad. But yeah, talking about this topic, rasanya macam if I have money, probably after Japan, probably I want to go to Brunei and see what's up there. It's not like because I admire Brunei daripada kecil, tapi macam what's there actually, nak tengok macam orang ni hidup macam mana, is it macam kita ke ataupun is it yang cakap kehidupan dia way better, is it better in terms of infrastructure or morally they are better than Singapore or something like that. I'm not sure. That's for me is a mystery for me myself, sebab memang negara yang susah nak keluar berita. And yeah, I would love to go to Brunei suddenly. Tapi something good. Yalah, sebab saya faham. So sebagai kesimpulannya, Brunei adalah satu rakan kongsi yang boleh jadi Brunei adalah satu rakan yang boleh menjadi rakan kongsi pada negara kita. And then mungkin sebelum ni kita tak banyak teroka mengenai Brunei, kita banyak teroka mengenai Singapura. Kita digembor-gemborkan oleh berita-berita daripada Singapura. Tapi mungkin Brunei adalah rakan kongsi yang kita boleh terokai. Alright? Seperti yang Fitri kata, satu negara yang misteri sebab kita tak banyak info ataupun kita tak jumpa lagi info mengenai bagaimana Brunei. Tapi saya 60% sure kehidupan Brunei di Malaysia, adat-adat dan sebagainya adalah sama
di Malaysia. Kehidupan rakyat Brunei di Brunei adalah 60% lebih kurang saja di Malaysia, cuma mereka diperintah oleh uh, seorang sultan, bukan ahli politik. Jadi banyak berita-berita tidak boleh disensasikan tanpa permission daripada sultan lah. Seperti ahli politik, kita tahu mereka akan mencari mileage untuk menggambar, untuk memberitahu pekerjaan-pekerjaan mereka buat. Alright. Jadi untuk mereka mendapat sokongan dan mendapat undi. Cuma bila diperintah oleh sultan, mungkin more eksklusif sebab sultan yang memerintah. Right? Sultan tak perlukan undi dan sebagainya. Dia just jalankan pemerintahan seperti biasa, and then just make sure people happy, rakyat gembira, rakyat dapat semua keperluan-keperluan asas, and then inilah. So end up rakyat menyokong sultan sebagai pemerintah tertinggi. Alright, so Brunei banyak lagi yang kita boleh teroka. So maybe kita akan come up dengan satu topik berkenaan Brunei. Kenapa Brunei tak join Malaysia nanti? Okay, kita banyak benda kita nak teroka lagi berkenaan Brunei. Jadi kita kena banyakkan pembacaan Fitri. So kita boleh cerita lebih banyak berkenaan Brunei. Maybe one day kita bercuti ke sana. So kita boleh cakap dengan lebih detail, and then yalah, sama ada sama ataupun tidak di Malaysia. Alright, so let's wrap up about this topic. Dan kita rehat sekejap, kemudian kita masuk pada topik yang ketiga, iaitu topik yang penting, iaitu berkenaan dengan padu. Padu ataupun tak. Alright. Hai, selamat kembali ke Yusra Podcast, and sekarang kita nak borak pasal poin ketiga, tajuk ketiga kita, which is actually the aplikasi Padu, which has been launched, I think earlier this year, right? If I'm not mistaken, and received a lot of variety type of feedback daripada rakyat Malaysia. So sekarang kita nak cakap Padu ni relevan ke tak bagi rakyat Malaysia. So I don't have a chance to fill it in myself, tapi saya ada kawan yang give a good feedback pasal Padu, which is actually the main goal for Padu is to what you call it, untuk memudahkan government untuk target secara bersasar ada subsidi. And then of course I also have some questions. Let's say kalau macam kita isi minyak, right? Isi minyak subsidi $4.95. Macam mana dia orang nak tahu yang it is me who fill in the gas, bukannya Samti 20. Maksudnya mungkin ada kena tak nombor IC, kat mana? Dekat station, dekat counter station minyak probably, dan tu mungkin proses tu akan melambatkan. So there's a lot of questions. There's a lot of questions yet to be answered for this, but on paper, we had this conversation. If kalau dia punya pelaksanaan, like the policy is one thing and the execution is one thing, it's a different thing. If the policy is good but the execution is bad, still come out as bad. So if Padu could boleh diversekan atau boleh target the pemberian subsidi secara bersasar, doing it flawlessly, bukan tambah lagi migraine rakyat, then it's good for me. How? That's still a mystery, sebab sekarang dia baru dalam tempoh untuk we need to fill in before 31st March, right? Dia dalam pengumpulan data as of now, which is actually in social media. Ada orang cakap sebenarnya Padu ni it's actually just a way for government untuk control kita in one way, sebab dia nak dapat banyak of course kita bagi data kita ke government, right? And also ada yang satu lagi yang lagi ekstrim Padu actually rezeki ni datang daripada Allah, bukan daripada Padu, and was like okay, cool.
So it's something to look about. It's something to look about in the terms of the what you call it. It's something to look forward to untuk Padu punya what you call it, execution. Sebab dulu masa masa zaman tol pakai RFID, it's something that cool theoretically, tapi dia punya pelaksanaan mungkin kurang sikit, right? Lepas tu dia nak abolish all the touch and go and stuff. Tapi sekarang touch and go still here. Probably sebab dia dah dapat feedback kan, so we can improve from one daripada masa ke semasa. And then also pasal lesen pasal apa road tax and tak perlu lekat dekat windshield kereta, all everything is online. It's something new. We're moving to something new, and Padu is like one of those things that we could speculate someone whether it's good or not, but we just need to wait for the execution. And after that, once probably the execution is not perfect, but if they, when I say they, I mean the government, if they listen to us and patch the the apps or the software or the process, whatever, and make it better from time to time, then I think it's good. Yeah, that's my 2 cents. What do you think? I think it's good. You think it's not? Ya, so kita dah dengar berkenaan dengan padu daripada Fitri tadi. Dia kata padu lah. Is it padu atau tak? So kita tengoklah. Padu ni dia singkatan pada Pusat Pengkalan Data Pusat lah. Pusat Pengkalan Data Pusat, Padu. Hanya menerima setakat ni ada 1,367,324 orang saja yang mendaftar. Jadi dia kira-kira 4.7% daripada penduduk Malaysia berumur 18 tahun ke atas, manakala sistem berkenaan menetapkan sasaran pendaftaran kira-kira 29.8 juta. Sistem target 29.8 juta orang untuk isi, tapi just sekarang ni ada 1.3 juta saja yang isilah. Dan kalau kita tengok jumlah yang isi adalah yang paling ramai sekali daripada Selangor 262,677, and then Sarawak 164,179, Johor 160,433, Perak 121,032 orang, and then Sabah 110,087 orang, dan negeri-negeri lain semua bawah 100,000 seperti Kedah, KL, Kelantan, Pulau Pinang, Pahang, Negeri Sembilan, Terengganu, Melaka, Perlis, Putrajaya dan Labuan, semua bawah 100,000. So total up semua dah 1.3 juta orang yang isi padu. Okey. Kalau kita lihat pada padu ni, dia kenapa dia nak banyak benda daripada kita nak kena isi padu ni. Alasan kerajaan adalah berkenaan dengan subsidi dan meningkatkan mutu perkhidmatan kerajaan. Mutu perkhidmatan kerajaan ni seperti majlis pemandaran dan sebagainya. Jadi dia nak tingkatkan facility tersebut untuk memberikan servis pada rakyat Malaysia. Jadi dia nak angka yang betul berdasarkan apa yang rakyat isi, dan supaya dia boleh escalate semua perkhidmatan kerajaan, maksimumkan perkhidmatan kerajaan kepada rakyat Malaysia. Alright. Kalau kita lihat pada objektif yang telah dikemukakan oleh kerajaan, ia adalah sesuatu yang sangat bagus dan sangat penting untuk meningkatkan mutu perkhidmatan. Tapi sebenarnya kalau kita perhalusi isu ni, nak meningkatkan mutu perkhidmatan kerajaan tidak hanya memerlukan data, tapi meningkatkan mutu sedia ada. Seperti yang kita tahu, seperti pada zaman pemerintahan Barisan Nasional dulu, dia buat UTC sebagai pusat untuk buat sebagai hub UTC, maknanya UTC ni sebagai hub untuk kita mendapatkan perkhidmatan kerajaan seperti renew road tax, and then buat IC dan sebagainya, dan banyak lagi kios-kios kerajaan yang berada di UTC. Jadi tak semestinya kalau kita nak buat IC kita kena pergi mana? Somewhere.
Jabatan kena Pendaftaran pergi Negara. dekat JPN dan Ya, sebagainya. Jadi JPN satu negeri mungkin ada satu JPN ya. dan dia menyukarkan lah. Ya. Jadi kita ada UTC, mana UTC ada banyak UTC mungkin memudahkan lagi orang untuk mendapatkan perkhidmatan kerajaan. Dan UTC pada waktu tersebut adalah sangat relevan. Dan sekarang ni kita lihat UTC juga relevan dan perkhidmatan kerajaan mungkin boleh digitalkan. Alright. Seperti yang kita tahu, sebelum ni kita buat rotek, kita tak perlu pun pergi pada apa? Tak perlu pergi JPJ untuk buat rotek. Kita je boleh beli dekat MyAG dan sebagainya, kita bayar dan ada orang hantar rotek kita. Tapi data kita dilindungi sebab kita dekat MyAG kita kena ialah kita buat rotek. MyAG adalah syarikat yang ada link dengan JPJ, so mereka buat rotek dengan MyAG link dengan JPJ and then hantar pada kita lah. So seperti itu juga sepatutnya perkhidmatan kerajaan yang lain, mana boleh di online kan dan dibanyakkan lagi pusat-pusat hub yang memudahkan orang untuk pergi, especially orang tua tak reti online. So sebab tu saya yakin padu ini tidak diisi sepenuhnya, tidak ramai golongan orang tua yang mengisi padu kerana mereka tak meminat dengan perkara ni and then tak tahu macam mana nak isi. Alright. So padu dia nak data. Sebenarnya data-data kita ni kita dah provide banyak kali sebenarnya. Seperti kalau kita pergi mana-mana pun mereka tetap akan minta data kita. Betul tak, Fitri? So kalau kita pergi JPN, kena isi borang lagi, and then kena benda yang sama kena isi, and then kalau kita pergi JPJ, benda yang sama juga, and then kita pergi mana-mana, semua banyak kali kita akan isi maklumat peribadi kita. Dan kerajaan sepatutnya boleh mendapatkan data-data tersebut daripada agensi-agensi kerajaan yang telah ada data kita, seperti LHDN, KWSP, SOSO dan sebagainya. Nak tahu gaji mungkin boleh tengok. Kalau orang tu kerja makan gaji, so dia boleh tahu gaji orang melalui SOSO dan KWSP. And then kalau nak tahu orang tu freelance, senang je. Freelance mungkin dia kena bila masuk freelance dia kena declare cukai, declare gaji lah, declare pendapatan dekat LHDN dan sebagainya. Jadi sebenarnya data-data rakyat Malaysia ni ada di banyak agensi-agensi kerajaan yang sepatutnya kerajaan boleh linkkan. Tapi apa yang berlaku adalah, dan saya yakin rakyat-rakyat di Sabah dan Sarawak ada yang tak isi pun data ni, tak pernah ada maklumat mereka di agensi-agensi kerajaan sebab mereka tak pernah isi. Alright? So bagaimana kerajaan nak daftarkan orang-orang yang tak tahu menggunakan IT ataupun golongan-golongan tua, golongan-golongan warga emas yang tidak tahu menggunakan IT, and then orang-orang di pendalaman yang memang tak akan isi data padu ni. Mana saya tengok tadi data yang terbaru, mereka nak kemas kini sebelum 15 Februari. Kita kena kemas kini sebelum 15 Februari tu rasanya untuk siapa penjawat awam saja yang government. Yang kerja government. Yang belum kerja government still original plan 31st March. Ya, maknanya March lah untuk 15 civil servant lah. Maknanya pekerja kerajaan lah. So of course pekerja kerajaan akan staff kerajaan akan isi sebab yalah mereka kerja dengan kerajaan kan. So mereka akan isi lah. So padu ni sebenarnya something yang kalau kerajaan kata nak tingkatkan fasiliti kerajaan, ialah sesuatu yang boleh inilah, tak perlukan data padu pun mereka kena tingkatkan mutu perkhidmatan kerajaan lah. Mungkin dengan data padu ni nanti mereka boleh tahu kita tinggal dekat mana. So bila kita masuk sistem padu tu, sistem I don't know what kerajaan plan, tapi mungkin bila kita dah isi data nanti, satu masa bila kita masuk je alamat kita dekat sini, kita ada list
agensi-agensi kerajaan, perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan untuk kita dapatkan servis mereka. Alright? Sebab dia akan minta alamat semua tentang gaji semua dia akan minta kan. So, padu ni relevan ke tak relevan, mungkin dia akan mudahkan kerajaan. And then the second thing is, kalau cerita tentang subsidi, isi padu dapat subsidi, saya yakin golongan yang berpendapatan tinggi semua mereka akan tak isi padu. Sebab mungkin golongan-golongan ni memang tak dapat subsidi kecuali minyak, sebab minyak macam mana minyak mungkin lah kalau mereka dapat ni kuat-kuasakan subsidi minyak ni, semua orang kena scan IC dekat pump station, petrol station probably, mungkin kalau kita isi contoh pakai Petronas Settle kan, kita kena integrate dengan data kita personal, so bila kita layak dapat subsidi baru kita akan dapat subsidi. So banyak mekanisme yang akan digunakan untuk ni lah. Tapi kalau golongan-golongan yang memang dia tahu dia tak akan dapat semua benefit-benefit ni, so saya yakin mereka pun tak ada intention untuk isi, melainkan kerajaan bagi inisiatif yang menyebabkan mereka isi lah. Sebab tu kita, kalau kerajaan tak boleh paksa orang untuk isi, tapi apa yang kerajaan boleh buat adalah kerajaan kena maybe bagi something, reward untuk orang yang isi supaya mereka lebih ni. Reward ni tak semestinya bagi duit, maknanya reward ni mungkin untuk orang-orang yang memang dah ada duit, mereka mungkin memerlukan benda lain. Contoh, ialah mereka perlukan servis-servis kerajaan yang berdekatan dengan mereka. Contoh, ada perkhidmatan hantar contoh mereka ada sampah banyak nak kena buang dekat rumah, so mereka nak lori sampah datang kutip angkut sampah mereka. So mereka mungkin boleh tengok, ada agensi kerajaan yang ada buat servis ni, mungkin majlis bandaran, dekat sini ada, kita boleh call and then kita boleh bayar majlis bandaran untuk datang collect sampah kita yang banyak untuk dibuang lah. So mungkin ada banyak servis-servis kerajaan yang kalau diperlukan oleh orang-orang yang ni, mereka boleh offer. Kalau mereka isi padu, mereka akan dapat servis-servis ni. Rasa tidak semestinya kalau isi padu dapat 100 ke, so memang kita boleh tengok lah ni kan. Saya rasa ramai orang akan isi kalau kerajaan cakap isi padu dapat 100. So but I think the people, especially dekat golongan B40, they will fail because sebab remember sebelum ni, well this is an entirely different conversation, right? Remember sebelum ni, kalau pasal vaksin tak vaksin kan, siapa tak vaksin dapat ini sikit-sikit, siapa tak vaksin sikit-sikit. There's a like soft way to quote-unquote force people to get vaccine or not. Whether vaccine is good or not, that's a different conversation, right? But as a government, you can instill this. And the government in Malaysia, look, lepas dia orang announce cukai baru 2024, the B40 doesn't have any choice. January 2024, cukai barang nilai rendah LVGT 10% bagi platform e-dagang, Shopee, Lazada, whatever. Cukai golongan modal 10%, kenaikan tarif elektrik 5% bagi golongan M40. Boom, March, kenaikan kadar SST daripada 6 pada 8%. Boom. Cukai 8% bagi perubatan tradisional dan complementary. Probably that doesn't have anything to do with B40, but probably dia akan affect, like because of the hierarchy, the chain, and then akan affect B40 in one way or another. May, cukai barang bernilai tinggi HVGT 10%. Separuh pertama 2024, January to June, penaikan subsidi RON95 and diesel. Probably RON95 sekarang ni mungkin RM2 something cent, I don't know, 40 cents, 30 cents. Mungkin dia akan naik RM3.15. So B40 will most likely, and B40 is the the hierarchy pyramid, right? B40 is the lowest and diorang ni lagi ramai. So the majority of people in Malaysia will fail in, whether they want it or they don't want it. Walaupun diorang criticize the government, they will feel it because B40 will affect the most kalau diorang tak isi. So this is like the soft way of forcing people to fill in. So they need to fill in. Like me, I need to fill in. Walaupun sepatutnya
Nissan Almera 10 tahun dengan dia sepatutnya kena pakai RAW 97 because I'm not rich. I need to use RAW 95. So yeah, this is actually this is crazy. It's crazy in the world that we live in. But on the other side of it, sebab dalam podcast saya sebelum ni ada cakap mungkin government kena tarik subsidi, let it bleed. Probably it took time a little bit to, you know, the wound. Of course, people think IM40 akan affected, but the money, the question is, duit yang ada selain daripada subsidi tu pergi mana? You know, probably get better job, get bagi peluang pekerjaan lagi banyak, probably for infrastructure or something like that. That's probably entire different question. But as of now, that's the plan from the government. Whether it will hurt us after nak masuk ke quarter 2, nak masuk ke second half of the 2024 lepas minyak naik, I'm not sure. It's something bugging to see. Dia macam it's something that we think, macam mana ni minyak naik, right? We need to feel, you know. I know a lot of friends that it's not that I'm trying to say it in a good way, like it's not fortunate enough to be in the T20 level, and including me. So of course it's bugged our mind, like, you know, like to think that, and then we have no choice, even though they give you choice, but actually we don't have choice. So yeah, there's something new, you know. I think macam mana you want to fill in personally? For me, I have no choice. Sepatutnya semua kena isi lah. Right. You ask me publicly, I want to fill in or not. Why not? I say it myself, I will fill in because I have no choice. I'm not empty. Okay. Probably. Okay. You know. Kalau kita tengok pada stress level kerajaan pada hari ni, dia sekarang ni tahun kedua. Jadi dia ada, kita kata, kalau untuk politician, dia kena tunjuk hasil pemerintahan dia pada tahun ketiga, keempat dan kelima. Sebab yalah, kalau tahun kelima baru kita tunjuk, so 4 tahun dah kena maki, and then tahun kelima kita baru tunjuk yang kita bagus. So kita definitely akan kalah pilihan raya, right? Kecuali you buat something untuk strategi dan sebagainya, dan you boleh menang lah. Tapi kalau kita tengok stress level kerajaan pada hari ni, dia dah tahun kedua, jadi dia kena buat banyak benda daripada root, daripada bawah, daripada akar, untuk mereka nampakkan hasil pada tahun ketiga, keempat dan kelima. Alright? So apa yang kerajaan cuba buat sekarang adalah collect semua data. Seperti yang kita tahu, Rafizi, Menteri Ekonomi, dia sangat suka tentang data-data tersebut untuk gunakan sebagai untuk mendapatkan, untuk bagi benefit dan sebagainya. Jadi data ni adalah sangat penting supaya kita boleh kita tahu keadaan semasa, and then kita tahu apa yang nak diberi, dan kita tahu siapa yang patut diberi apa-apa bantuan dan sebagainya. Jadi data ni sangat penting sebenarnya. Ialah sangat penting. Sekarang ni apa yang kerajaan perlu buat adalah garanti bahawa siapa yang isi data ni, data tu tidak akan leak. Kerana isu utama dia sekarang adalah data tu bocor dan menyebabkan ramai scammer menggunakan data tersebut untuk kepentingan mereka. So kerajaan sebagai government yang menginginkan data tersebut, dia kena reassure bahawa data ini tidak akan bocor, dan data ini selamat di bawah jagaan dan memberikan hukuman, of course, untuk siapa yang bekerja agensi kerajaan yang tahu tentang data-data tersebut dan dia dibocorkan, diketahui bahawa dia jual data tersebut, jadi dikenakan hukuman yang berat supaya data tersebut selamat. Kerana data ni terkandung, kalau 29 juta rakyat Malaysia yang isi, so dia ada 29 juta data untuk digunakan. Sangat bahaya kalau ia jatuh pada tangan yang salah. Dan kerajaan kena reassure juga bahawa data ini tidak digunakan bagi tujuan selain daripada kegunaan kerajaan. Iyalah, kita tahu lah, bila kita isi ni mungkin kita tak nak ia digunakan bagi tujuan parti politik yang sepatutnya tidak boleh mengambil data kerajaan. Seperti yang kita marah kalau kempen-kempen politik menggunakan jentera-jentera kerajaan.
Macam tu juga dengan data-data tersebut tidak digunakan untuk kempen politik, tapi digunakan untuk perkhidmatan kerajaan. Alright. So seperti yang kita tahu, kerajaan sekarang kena betul-betul kawal media, and then bukan kawal media, maknanya menekankan ataupun mengawal situasi di media sosial mengenai isu ni. Seperti yang kita tahu dulu, GST ni adalah sistem percukaian yang sangat cekap dan bagus sebenarnya kalau dari segi ni berbanding SST lah, kecekapan ni. Tetapi tidak berjaya kerana banyak hasutan-hasutan yang menyebabkan GST ni ditukar semula. Seperti yang kita tahu, memang subsidi dulu kita bagi subsidi pada barangan-barangan tertentu kan. Jadi bila subsidi pada barangan-barangan tertentu seperti subsidi minyak, subsidi gula dan sebagainya, jadi dia tidak lagi efektif kerana kalau orang kaya dia banyaklah pakai minyak, betul tak Fitri? Right. Sebab dia banyak bergerak. Yeah, Alright, betul. and then Yeah. company banyak bergerak pakai minyak, and then orang kaya dan bisnes mungkin mereka consume banyak gula. Alright, so kita dapati subsidi tersebut adalah tidak efektif kerana siapa beli banyak barangan tersebut dia yang akan dapat banyak subsidi minyak dan sebagainya. Betul. Tapi subsidi diubah pada BRIM, maknanya cash transfer lah, maknanya subsidi ni ditarik tetapi diberi pada BRIM. Maknanya dia jadi macam mana? Dia jadi sistem percukaian tu dia jadi macam mana? Siapa paling banyak consume sesuatu, dia paling banyak bayar cukai. Faham tak? So, siapa yang paling banyak beli barang? Orang kaya lah kan? So, orang kaya yang kena bayar banyak cukai. Ataupun bisnes-bisnes. Jadi, end up, lebihan orang kaya yang banyak bayar cukai ni ditukar pada BRIM. Dan BRIM itu disalurkan kepada orang-orang yang susah, golongan-golongan yang sepatutnya mendapat bantuan lah. Kerana bila kita buat satu sistem percukaian, orang susah pun kena juga. Tetapi bila mereka mendapat BRIM, jadi duit-duit mereka yang mereka terpaksa bayar cukai tersebut diganti dengan BRIM. Sebab orang kaya bila dia bayar cukai dia tak akan dapat apa-apa balik daripada cukai tersebut kerana mereka tak dapat BRIM. Faham tak dari segi konsep tu? Right. So kita bayar BRIM, kita bayar dulu cukai, kemudian kita akan dapat semula daripada kerajaan melalui BRIM dan bantuan-bantuan BRIM ataupun apa sekarang ni tunai rahmah dan sebagainya lah, dalam berbentuk cash transfer daripada kerajaan. So GST adalah sistem percukaian yang sangat cekap dan efisien dan diakui di seluruh dunia, tetapi ditukar semula pada SST. Sistem sangat bagus, tetapi disebabkan hasutan-hasutan dan sebagainya dan sikit masalah sistem percukaian menyebabkan rakyat membenci GST dan I think 30 to 40% impact kerajaan Barisan Nasional dulu kalah adalah disebabkan isu GST dan SST selain daripada isu-isu lain. Right? So begitu juga dengan padu. Kerajaan ambil something valuable daripada rakyat. Jadi kerajaan kena make sure yang something yang valuable ini dijaga dengan baik, kemudian digunakan dengan baik dan rakyat mendapat manfaat daripada itu. Dan kita tahu tahun ketiga kerajaan akan lebih stres kerana mereka nak execute apa-apa yang mereka janji dan mereka katakan. Sebab sekarang ni 1-2 tahun ni kita tengok harga barang naik tak turun-turun. So rakyat sangat stres dan menginginkan sesuatu yang daripada kerajaan. So enough is enough. Kita nak tengok adakah kerajaan kena tunjukkan bahawa adakah dengan memberi data pada padu ini, tahun ketiga pemerintahan kerajaan nanti akan lebih efisien, lebih bagus, harga barang dapat diturunkan, and then pendapatan rakyat dapat dinaikkan. So rakyat lebih happy lah. So itu yang kita nak dengan hasil daripada padu itu. Ya. So itulah harapan kita pada padu ni, dan kita menggalakkan semua untuk isi, dan kita juga menyarankan kerajaan untuk assure bahawa data itu selamat dan tidak akan digunakan untuk
kepentingan politik ataupun individu ataupun dijual pada orang-orang asing yang menyebabkan skema. So it's all tentang kerajaan sekarang, sama ada mereka boleh make sure security tersebut. Sebab golongan B40 memang akan isi. Dan kita tak nak golongan B40 yang menjadi mangsa pada scam ataupun aktiviti-aktiviti jenayah yang melibatkan kerugian pada mereka. Okay, so hopefully padu memang padu. So and then kerajaan boleh laksanakan semua yang diperkatakan pada tahun ketiga, insyaAllah. So ada Fitri, ada something? Nope, nothing. It's just that we could hope from the government. Yes, yeah. I think that's it for Padu. Mungkin we have like probably 5 minutes to talk about the disappointment of the last week's disappointment of our team's performance dekat Piala Asia. God. I don't know where to start. It's just disappointment all over the place sebab kita main teruk dekat persaingan Piala Asia, 2 kalah dan tak ada 1 gol, and you know that the last player that scored for us was Indra Putra Mahyudin on 2007 against China. It's 1 goal after down like what, 4-0 or something. Teruk. And saya tengok dekat Twitter pun ramai yang bash. Okay, ni JDT punca, ni ada tangan gaib and then something. I don't know. So, but the thing is, lepas Piala Asia ni, I'm not sure where to look for. I think we have like a good squad for Malaysia. Tapi mungkin tak tahulah berapa betulnya orang cakap pasal ada tangan gaib, ada campur tangan pihak-pihak luar selain daripada sole decision daripada Kim Panggon KPG sendiri dalam selection player, ataupun memang KPG it's 100% fully responsible. But I think team ni boleh pergi jauh sebenarnya. Let's say team ni sebenarnya boleh scrap that win against Bahrain. Sebenarnya Bahrain pun masa saya tengok game first half je, sebab masa saya kenal dengan Tok, game first half tu sebenarnya boleh dapat score. We create more chance. Dia dominate game, tapi once kita attack, we actually can score twice lah, actually can score twice. We just didn't happen, you know. So team ada potential, tapi there's a lot of problems. There's a lot of problems here need to be addressed, and yeah, let's see where we go after this. Mungkin kita boleh scrap a draw against South Korea. I don't know. Okay, Fitri, seperti yang kita tahu dulu, Malaysia sebenarnya dah banyak improve, tapi improvement tersebut tidak ditunjukkan pada game, pada tournament ni lah. Tidak fully berjaya ditunjukkan dalam tournament. Mungkin ada, kalau kita tengok masa lawan Jordan, so kalau kita tengok ranking pasukan yang sama tim dengan pasukan kebangsaan Harimau Melaya, Jordan pada ranking FIFA dia adalah 87, and then Bahrain ranking FIFA dia 86. So Bahrain kalau ranking Bahrain lebih tinggi daripada Jordan lah. And then South Korea 26. So Malaysia dalam 132 hari tu, and then ranking tu dah turun jadi 136. So kita tengok, kita lawan dengan negara yang semuanya bawah 100, ranking bawah 100. Tapi ketika dengan Jordan, kita tengok kita bermain dalam keadaan sangat tidak selesa sebenarnya. Kita main dengan taktikal yang sangat mungkin ada kesilapan taktikal oleh KPG Kim Panggon, kerana pasukan negara bermain dengan agak tidak seperti tidak bebas, main 3 defense, dan saya hanya tahu satu pasukan saja yang main 3 defense. Bukan satu pasukan, ada satu pasukan yang daripada Itali yang main 3 defense, iaitu Juventus. And then kita bermain 3 defense pada waktu tersebut, dan kita tahu, dalam keadaan kita tahu physically kita memang kalah dengan Jordan physically, orang-orang kita dari segi ketinggian, kepantasan dan body contact, memang kita kalah dengan Jordan, dan kita main dalam keadaan tidak selesa, dan ramai penganalisis mengatakan bahawa taktikal tidak tepat.
taktikal yang digunakan adalah tidak bersesuaian ketika berlawan dengan kita menghadapi Jordan, dan hasilnya kita kalah 4-0. Dan pada perlawanan dengan Bahrain, kita tengok perlawanan agak seimbang sebenarnya. Perlawanan agak seimbang walaupun Bahrain control ball, tapi kita banyak peluang, dan kita juga mempunyai pemain-pemain yang kita dah mula nampak bahawa pasukan negara dalam bermain dengan agak selesa, dan kita sebenarnya tidaklah sangat ketinggalan jauh daripada mereka. Maknanya kita ni kita boleh beat mereka sebenarnya. Kita boleh beat. Cumanya mungkin yelah, bila tournament ni kita tahulah kadang-kadang pasukan yang bagus pun, kalau tournament ni tuan-tuan, tournament ni adalah something yang saya suka. Kalau tournament ni something yang saya senang, maybe ada satu pasukan yang akan menang World Cup. So maybe Jerman yang bagus tu pun, bila ada tahun yang dia main tak okey, ada tahun yang dia main tak okey. So tak ramai pasukan yang boleh konsisten walaupun dia hebat ketika tournament. Alright. Tournament ni stress level dia berbeza. So kita tengok ketika lawan Jordan, kita dapat main dalam keadaan selesa. Maybe kita kurangnya tournament besar. So di sini kita kata kita lacks of experience. Kita ada tim yang bagus tapi kita kurang tournament yang besar lah. Exposure untuk tournament yang ada pasukan-pasukan yang hebat dalam ni lah. Kalau kita selalu main tournament paling besar yang kita main selalu tournament apa, Fitri? AFF, I think. AFF Suzuki. AFF, so Suzuki. I think that's the biggest in Southeast Asia. I think so. Yeah. Tapi sekarang pun tengok Indonesia pun menakutkan. Yalah, AFF Suzuki, so maybe and then kita kurang tournament lah sebenarnya. Kita kurang tournament. So maybe dekat sini saya boleh katakan kita kurang experience. Kalau ada segi level, kita tengok kita boleh beat pasukan-pasukan bawah 100. And then yang paling mengejutkan juga, South Korea tak boleh menang dengan Jordan. Right? South Korea seri dengan Jordan 1-1. Alright, maknanya kalau kita boleh level dengan Jordan, maknanya kita kalah mungkin 4-0, tapi kalau kita dapat menggunakan full force kita lawan dengan Jordan, maybe dengan South Korea kita boleh beat juga. Sebab South Korea pun tak boleh kalahkan Jordan. Dan mereka terpaksa seri lah. So saya mengandaikan South Korea silap-silap kalau lawan Bahrain silap-silap lawan Bahrain, South Korea kalah, and then Bahrain dengan Jordan yang pergi ke kalah mati. So sebab sekarang ni Jordan ada 4 mata, right? South Korea 4 mata, Bahrain ada 3 mata, Malaysia kosong lah. Okay. Kita lepas ni akan lawan dengan South Korea. Sorry. Kita akan lawan dengan South Korea. Kalau kita kalah, South Korea perlukan seri je. So dia dapat 5 mata, dia boleh pergi ke peringkat kalah mati. Sorry, tadi saya tersilap. Saya ingat lepas ni South Korea lawan dengan Bahrain. So contoh kalau Bahrain lawan dengan apa? Bahrain lawan dengan Jordan. Bahrain dapat seri. So Bahrain akan dapat 4 mata. South Korea Bahrain akan dapat 4 mata, Jordan dapat 5 mata. Kalau Malaysia dapat kalahkan South Korea, mungkin Korea tak boleh pergi lah. So clear lah di situ. South Korea hanya memerlukan seri atau menang dengan kita, and then Jordan memerlukan seri atau menang juga dengan Bahrain. So dua-dua sekarang ni kita ada tiga pasukan yang terdesak untuk menang. So kita tengoklah, mungkin Malaysia, so saya sarankan Malaysia untuk lawan dengan Korea nanti, Malaysia main betul-betul juga. Kita kena open, kita main taktikal yang sebenar, dan kita uji. Sebab bukan senang tuan-tuan nak main dengan pasukan ranking 26, ranking yang ke-26. And then kalau kita nak friendly pun, saya rasa belum tentu mereka nak friendly dengan kita lah, kecuali mereka buat tour lah. Seperti
tour ke negara, dan tour ni selalunya negara tak buat tour, yang selalunya buat tour ni club, Yeah. right? So bukan senang nak jumpa pasukan yang hebat. So dah lah ranking kita dah jatuh ke 136. Why not kita main open? So kita boleh ukur tahap sebenar kita dengan South Korea. Alright? So ini adalah sesuatu yang exposure yang bagus untuk pasukan negara. And then hopefully kita, kalau tak ni pun kita kalah pun, kita, bagi saya, Fitri mungkin ada pandangan yang berbeza. Kalah dengan Bahrain tu, tapi saya puas hati dengan permainan yang ditampilkan oleh Malaysia ketika melawan Bahrain, lebih better daripada lawan dengan Jordan. So kita nak kekalahan yang macam tu lah, kekalahan yang bermaruah. And then kalau kita seri pun tak ada masalah. So that's all tentang bola. Hopefully Malaysia dapat main betul-betul lawan South Korea. Alright, so Fitri, end up. Yep, I think that's it for our podcast today, right? There's nothing else. Yeah. Just let's see what another week brings us, and we'll meet you again next week. Alright, so okay. Right. End up. Okay. Alright, have a good day. Assalamualaikum. Have a good day.